Tetapi saya mahu anda semua fokus pada apa yang baru sahaja saya katakan sebentar tadi. Gerakan ini dan komuniti ini tetap utuh melebihi nama atau seseorang, melebihi sebuah syarikat. Itu adalah satu ideologi kehidupan. Apabila tamat bab 30, saya akan beritahu anda sesuatu supaya anda tahu. Bab 29, ini adalah sebuah buku, kita sedang menulisnya sekarang, kita sedang menulis sebuah buku. Buku ini sedang ditulis, tetapi saya mahu anda tahu. Bab 1 adalah pengenalan kepada kepimpinan kacau bilau, iaitu apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ya? Dan dan saya ingin berkongsi sedikit dengan anda tentang ke mana arah tuju kita supaya anda semua tahu dalam bab 29 dan bab 30 kita akan menciptanya bersama-sama secara perlahan-lahan satu langkah demi satu langkah dengan kalian semua. Dan bab 29 dan bab 30 itu akan kita cipta di kem tentera yang akan kita adakan untuk kepimpinan kacau bilau dengan tujuan yang akan diadakan berhampiran sebuah bandar yang bernama La Mesa, Cundinamarca, berhampiran Bogota. Kita sudah ada tempatnya dan bab ini akan ditulis bersama pasukan Anda secara dekat. Maksudnya sepanjang format ini kita ada ruang pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Isnin, Rabu, dan Sabtu. Dari sekarang hingga ke sana ada 30 ruang, tetapi dua yang terakhir akan bertembung dengan camp kita. Dua yang itu akan kita tulis secara berkumpulan dan semua yang hadir akan menjadi sebahagian daripada buku ini yang akan kita tulis tentang kepimpinan kacau bilau. Jadi idenya adalah untuk memenuhi dewan ini dengan 300 orang yang merupakan orang yang sama akan berada di kamp tentera itu. Betul? Di kamp tentera itu. Lihat, saya bukan hendak mempromosikan kamp tentera itu, tetapi saya janji kepada anda bahawa seseorang akan masuk ke sana sebagai orang biasa, tetapi akan keluar sebagai seorang adiwira kerana semua yang akan kita lakukan. Ya, saya telah berpeluang untuk menyertai banyak latihan dan dinamik yang berimpak tinggi, yang membolehkan saya hari ini membangunkan kemahiran untuk berhadapan dengan orang ramai terhadap perkara yang mereka takuti dan menukarkannya menjadi maklumat yang tertanam dalam diri Anda, yang kekal dalam bawah sedar Anda, dan yang akan Anda aktifkan apabila Anda paling memerlukannya. Jika kita bekerja atau anda semua dapat melihat sesuatu seperti mana saya melihatnya melalui latihan-latihan ini dan melalui maklumat yang telah saya peroleh, saya yakin jalan yang dilalui akan menjadi jauh lebih mudah untuk ditempuhi, akan menjadi jauh lebih senang untuk memahami sesuatu. Oleh itu anda akan maju dengan lebih pantas. Bab 2 membincangkan tentang perkara ini, membincangkan tentang sangkar di mana kita kekal berada, betul? Bab 3 membincangkan tentang ketakutan, tetapi bagaimana ketakutan itu boleh menjadi bahan bakar, betul? Bab 4 membincangkan tentang ilusi-ilusi yang maksudnya saya rasa saya mengawal segalanya, tetapi sebenarnya tiada apa yang dikawal dan bagaimana anda boleh menukarkannya menjadi tenaga dan kekuatan, betul? Bagaimana untuk menjadi seorang yang membuat keputusan secara radikal dan tepat dalam segala yang anda lakukan. Apa yang berlaku ialah kita selalu memberitahu diri sendiri dan hidup telah mengajar kita bahawa kita perlu bersedia untuk semua kemungkinan, ya. Tetapi dalam setiap kemungkinan, anda perlu berikan segalanya. Dan disitulah anda berkata, tapi bagaimana saya nak berikan segalanya kalau saya tak tahu apa yang mungkin akan berlaku? Anda perlu berikan segalanya, tetapi sentiasa selari dengan hakikat bahawa apa yang anda lakukan adalah sebahagian daripada aturan di mana anda berada pada saat ini. Pada saat ini yang sedang terzahir, yang bermaksud bahawa segala yang sedang berlaku sekarang ini berlaku di bawah satu rancangan ilahi yang lebih kuat daripada apa yang anda boleh lihat atau lebih jauh daripada apa yang anda boleh nampak pada ketika ini. Dan apa yang sedang berlaku kepada anda sekarang ini sebenarnya sedang mendorong anda ke arah sesuatu yang jauh lebih besar. Hakikat bahawa saya berada di sini bercakap dengan anda semua adalah akibat daripada banyak perkara baik dan buruk yang telah berlaku dalam hidup saya. Dan pada masanya, perkara baik biasanya kita tidak begitu ambil peduli. Ia berlaku dan bagi kita ia sesuatu yang menakjubkan. Tetapi perkara buruk pula kita ingat dengan penuh kesakitan, dengan banyak kekecewaan, dengan banyak kemarahan, dengan banyak perasaan negatif.
Tetapi itulah yang membuatkan kita berada di pentas ini dan pada saat ini berkongsi maklumat ini dengan anda semua. Jadi, apabila kita sampai ke bab 20, bab 28, dengan semua maklumat yang akan saya sampaikan kepada anda, ingat ia adalah pada hari Isnin, Rabu, dan Sabtu. Anda perlu membawa 2 orang, sekurang-kurangnya 2 orang ke ruang ini. Dan perbualan anda akan bermula dengan berkata, dan anda akan mencari orang-orang yang sedang menghadapi kesukaran. Lebih daripada sekadar menjual perniagaan, lebih daripada menjual apa-apa sahaja yang anda katakan, apa yang anda perlu lakukan ialah mencari seseorang yang mungkin sedang menghadapi situasi sukar pada masa ini, satu kesukaran dan yang sukar untuk mendengar anda. Tetapi dalam perbualan yang anda pelajari hari ini, yang telah dirakam, yang anda akan dengar semula, anda akan mengambil maklumat itu dan membawanya ke dalam bilik. Apabila anda membawanya ke dalam bilik tanpa keperluan atau tanpa niat, tiada sebarang niat untuk menjual kepadanya, sebaliknya hanya untuk berkata, saya faham. Saya faham apa yang sedang anda lalui. Saya tahu saya kenalinya. Dan saya tidak mahu anda menghapuskannya. Saya tidak akan memberikan anda penyelesaiannya. Saya mahu kekacauan yang sedang anda alami sekarang ini, anda akan ubah menjadi satu peluang. Adakah anda ingin belajar bagaimana untuk melakukannya? Siapa yang akan berkata tidak kepada anda? Beritahu saya, siapa yang akan berkata tidak kepada anda? Maksud saya, untuk mencari orang yang mempunyai masalah, adakah anda fikir itu sukar? Bukan sahaja masalah kewangan, tetapi masalah dari semua jenis, sosial, percintaan, keluarga, orang yang menghadapi pelbagai situasi. Dan anda akan berkata, saya akan ajarkan kepada anda bagaimana saya mengambil kekacauan dalam hidup saya atau kekacauan yang sedang berlaku dalam hidup saya pada waktu itu dan mengubahnya menjadi satu peluang dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan cara itu, apa maksudnya? Tunggu, jangan cakap dengan saya tentang psikologi murahan, apa yang saya lakukan, kan? Dan tidak. Saya sedang bercakap tentang saya adalah sebahagian daripada satu gerakan di mana kami memeluk kekacauan dan mengubahnya menjadi peluang. Oh, macam mana dengan perbualan itu? Macam mana dengan perbualan itu? Di mana, apa yang kami lakukan pada dasarnya adalah mengukuhkan pengetahuan ini, mengukuhkan idea ini, dan menjadikannya, sepenuhnya satu situasi yang menakjubkan. Dia kata, saya suka retorik ucapan itu. Sudah tentu. Maksudnya itulah pada dasarnya. Bukan untuk cuba supaya kamu menutup kegagalan kamu. Bukan untuk cuba berkata, dalam hidup saya tiada apa-apa yang berlaku. Bukan. Ia adalah untuk menghadapinya secara langsung. Ia menghadapinya tanpa sebarang alasan. Mengambil ketakutan itu dan mengubahnya menjadi potensi yang terpendam. Menjadikannya satu kekuatan unik yang tiada siapa di luar sana. Ingat kisah yang saya ceritakan tentang basikal itu? Saya sangat letih, tetapi kemarahan yang saya rasa kerana tidak melakukan apa-apa, saya masih rasa marah itu. Bayangkan perasaan itu yang masih saya rasakan. Saya masih rasa kecewa, tetapi saya ingat seperti ketika itu berlaku. Saya sampai dalam masa 45 menit dan kaki saya sudah tidak mampu lagi, tetapi pada saat itu saya mampu. Pada saat itu saya ambil perasaan itu dan menukarkannya menjadi kekuatan. Itulah yang kita perlu lakukan dan itulah yang kita perlu ajarkan kepada orang lain supaya masalah yang sedang berlaku akan memberi Anda dorongan yang lebih besar untuk. Sebab itu ada sebuah buku tentang perkara ini, bukan? Yang mengatakan mengapa perkara buruk berlaku kepada orang yang baik. Kerana mereka yang berada di tengah-tengah kekacauan adalah yang paling banyak berkembang. Jadi mulai saat ini kamu tidak perlu lari daripada kekacauan. Kamu harus merasa bertuah dengan apa yang sedang berlaku kepadamu. Dan kadang-kadang kita perlu memberi sedikit dorongan kepada kekacauan itu. Kita perlu menjadikannya lebih kuat, kita perlu menjadikannya lebih pedas. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan di sini. Catherine berkata, Juan, ketika saya dimasukkan ke klinik pemulihan kerana kemurungan, serangan panik dan kebimbangan, saya sangat takut berada di tempat itu. Saya tidak faham mengapa saya boleh sampai sejauh itu. Saya hanya mencari pertolongan dan Tuhan menempatkan saya di situ. Dalam keputusasaan saya, dalam kekacauan itu, saya memutuskan untuk mengubah segalanya menjadi peluang. Tapi selepas kira-kira 4 hari saya sangat marah dengan Tuhan.
Namun dalam doa, saya memutuskan untuk membantu rakan-rakan saya. Dan kemudian Tuhan membenarkan saya mengenali orang-orang yang hari ini ada bersama saya. Saya faham Juan bahwa di tengah-tengah kesukaranlah terdapat peluang terbaik. Kamu hadir dalam satu lagi fasa kekacauan saya. Cuma kali ini, dengan apa yang kamu ajarkan, saya dapat memahami sebab dan misi bawah sadar itu. Sekarang saya nampak bahwa apabila misi bawah sadar itu. Sekarang saya nampak bahawa ketika saya berada dalam keadaan paling teruk, itulah saat saya memperoleh kekuatan paling banyak. Segala-galanya dalam hidup saya adalah satu tujuan yang luar biasa. Saya masih banyak kekurangan. Saya hidup dalam penambahbaikan berterusan, tetapi hari demi hari, saya sedang membina teka-teki hidup saya sendiri. Saya tak boleh bercakap kerana saya kehilangan suara. Sempurna. Itulah yang saya cuba sampaikan kepada anda semua. Sempurna. Catherine telah merangkumnya dengan cara yang luar biasa. Itulah yang saya ingin ajarkan kepada anda semua dalam ruang ini. Itulah yang saya mahu kita ambil dan peluk. Jadi saya akan bacakan teks supaya anda boleh analisis maklumat yang saya berikan tadi, kerana dari situlah. Dan dengan itu saya akan menutup ruang ini. Dari situ, dengan itu anda akan datang pada hari Rabu bersama 2 orang. Bawa 2 orang, 2 orang. 2 tidak lebih, semoga hidup anda dalam keadaan huru-hara. Adakah anda kenal mereka? Adakah anda fikir di luar sana ada seseorang yang sedang dalam kekacauan? Bayangkan. Dan perbualan anda bukanlah untuk berkata, saya ada penyelesaiannya untuk anda. Tidak, 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 tidak. Adakah anda ingin menjadi sebahagian daripada satu gerakan di mana kita memeluk kekacauan? Di mana kita mengambil kekacauan dan mengubahnya menjadi satu peluang? Tentang apa semua ini? Dengar betul-betul, ada suara yang bukan untuk disukai tetapi untuk menyedarkan. Ada pemimpin yang bukan datang untuk mengatur, tetapi untuk meruntuhkan penipuan diri. Kerana ada satu kebenaran yang pahit, susunan yang sempurna kadang-kadang hanya menyembunyikan kematian yang perlahan. Kita hidup bermimpi tentang suatu hari nanti, terperangkap dalam rutin yang membius jiwa kita, menangguhkan keputusan, menunda suara kita, berunding dengan ketakutan. Seolah-olah kita mempunyai masa yang tidak berkesudahan. Tetapi kekacauan mempunyai satu kelebihan. Ia memaksa kita untuk memilih bertindak menjadi nyata. Itu benar. Kerana apabila kekacauan datang, kamu harus membuat keputusan. Kamu tidak punya masa untuk berfikir panjang. Kepimpinan yang kacau tidak mencari persetujuan, tidak memimpin dari zon selesa, tetapi dari kebenaran yang membakar. Ia adalah suara yang memecahkan cermin, yang tidak menutup-nutupi kegagalan, yang membuat kamu berhadapan dengan diri sendiri bersama semua alasan dan ketakutanmu, dengan segala potensi terpendam yang tidak pernah muncul kerana kamu sentiasa menunggu untuk merasa sudah bersedia. Minda kita, seperti yang dibuktikan oleh ramai orang sepanjang masa, cenderung untuk menekan apa yang menyakitkan kita, menyembunyikan apa yang kita simpan, dan menyamarkan setiap masalah lalu mengubahnya menjadi alasan yang rasional. Dan itu memang sangat benar. Saya jadi begini sebab perkara itu pernah terjadi pada saya. Itu sahaja, itu sahaja. Bukan begini, sebab saya dah lalui banyak perkara. Seringkali ketakutan terhadap penilaian orang lain, apa yang akan diperkatakan, kegagalan atau kehilangan kawalan, membuatkan kita tidak sedar bahawa kita sebenarnya terperangkap dalam satu ekosistem yang sangat mendalam. Kamu berada di dalam satu bulatan dan tidak keluar daripadanya. Dan dari situlah keputusan-keputusan kamu dikawal dan kamu sedang dikawal. Kamu berada dalam kawalan tetapi tanpa arah. Kamu sedang cuba untuk menyesuaikan diri dalam dunia ini, dan jemputannya adalah supaya kamu tidak lagi menyesuaikan diri, supaya kamu tidak lagi mencari untuk menjadi orang yang biasa. Dengan segala kekacauanmu, datanglah dan taklukilah. Kepimpinan yang kacau memaksa kamu untuk berdepan dengan mekanisme tidak sedar yang mengawal dirimu. Ia menarik kamu keluar dari zon selesa, dari keselesaan untuk berasa baik. Saya tidak mengajak kamu untuk berasa baik atau untuk disenangi oleh dunia. Saya mengajak kamu untuk menolak diri sendiri dengan segala kekacauan yang kamu bawa dan memimpin diri kamu sendiri. Memimpin diri kamu sendiri. Kepimpinan mengambil semua doronganmu, semua ketakutanmu, semua keinginanmu, yang kadang-kadang adalah keinginan yang bertentangan sehingga seseorang tidak tahu ke mana dia mahu pergi.
Dan pergilah dengan semua itu dan ubahkannya menjadi keberanian, ubahkannya menjadi kekuatan. Kerana perbualan dalamanmu yang berterusan, perkara yang perlu kamu fokuskan ialah masa tidak akan menunggumu. Hidup tidak akan meminta maaf kepadamu kerana melangkahimu ketika kamu sedang merancang semuanya dengan sempurna. Kamu bukan berada di sini untuk melakukan perkara yang betul. Kamu berada di sini untuk meninggalkan jejak, untuk meninggalkan kesan di dunia. Kerana di sini pernah ada seseorang yang tidak berkompromi dengan tujuannya. Tujuanmu mesti jelas tentang apa yang ingin kamu capai, dan kamu akan berjaya memecahkan rantai-rantai mental yang kamu miliki, merangkul kekacauan, dan melakukannya sekarang. Oh, apa kabar? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah bab satu kepimpinan yang kacau. Kita akan mula bekerja pada bab 2. Dan bab 2 bertajuk, dan kamu akan dijemput untuk, jika kamu boleh bawa lebih daripada 2 orang, bawalah. Tetapi bab 2 dipanggil pecahkan sangkar keteraturan. Sudah bersedia? Bab 1 adalah pengenalan kepada kepimpinan kacau. Tetapi bab 2 ini ialah pecahkan sangkar keteraturan. Ingat bahawa kamu akan menjadi peserta dan pemilik buku ini. Buku kamu, nama kamu akan tertulis dalam buku ini. Ingat, kita ada 2 buku, bukan? Ya, mereka sudah pun dalam penerbitan. Dan yang ketiga ini adalah buku yang akan kita tulis dalam masa 30 hari dengan semua perbualan yang baru sahaja saya sampaikan kepada kamu. Dan kamu akan membantu saya menulis bab 29 dan 30 bersama pasukan kamu, oke? Pecahkan sangkar keteraturan. Dan dari situ kita akan bekerja. Saya benar-benar berterima kasih kerana menemani saya. Terima kasih kepada semua yang berada di sini hingga ke akhir. Itu, Martin, adalah apa yang kamu katakan. Ia memang menarik. Pemimpin adalah satu topik di mana burung Phoenix bangkit semula dari abu dan itu membawa satu renungan yang mendalam. Hebat-hebat sungguh. Terima kasih banyak, kata Catherine. Ini memang benar. Sekarang mereka panggil saya gila dan saya tak kisah. Sekarang saya balas kepada kamu semua. Kamu tak tahu siapa saya. Dan setiap kali mereka ketawakan saya ketawa bersama mereka. Bagi mangsa viktimisasi, masa memang banyak. Cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Terima kasih kerana berada di sini sungguh. Terima kasih kerana menemani saya. Saya jemput anda semua untuk sertai saya di episod kedua dan bawa 2 orang, bawa 2. Jangan pula kamu tak datang. Maksud saya, walaupun kamu berkumpul bersama di situ dan sambung secara dalam talian, apa-apa pun, tapi pastikan kamu hadir ke ruang ini. Kepada kamu, Johanna, terima kasih banyak. Kepada kamu, Jennifer, Catherine, Martin, kepada semua. Terima kasih betul-betul kerana berada di sini. Jose, terima kasih betul-betul kerana berada di sini. Carito hebat, luar biasa, sungguh hebat. Orang-orang dari Luxembourg sangat seronok. Di sini juga ada Alfonso, hebat. Siapa lagi yang ada di sini? Elizabeth, Samantha, semua sekali, semua. Kepada Blanca, sempurna, hebat. Kepada Stewart, sudah tentu. Kepada Janet, terima kasih kerana berada di sini. Terima kasih kerana menemani saya dan kita jumpa di bab 2 yang akan berlangsung pada hari Rabu minggu ini juga. Jaga diri dan kita jumpa lagi tidak lama lagi. Jaga diri, terima kasih betul-betul. Selamat tinggal. Tetapi saya mahu anda semua fokus pada apa yang baru sahaja saya katakan sebentar tadi. Gerakan ini dan komuniti ini tetap utuh melebihi nama atau seseorang, melebihi sebuah syarikat. Itu adalah satu ideologi kehidupan. Apabila tamat bab 30, saya akan beritahu anda sesuatu supaya anda tahu. Bab 29, ini adalah sebuah buku, kita sedang menulisnya sekarang, kita sedang menulis sebuah buku. Buku ini sedang ditulis, tetapi saya mahu anda tahu. Bab 1 adalah pengenalan kepada kepimpinan kacau bilau, iaitu apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ya? Dan saya ingin berkongsi sedikit dengan anda tentang ke mana arah tuju kita supaya anda semua tahu dalam bab 29 dan bab 30 kita akan menciptanya bersama-sama secara perlahan-lahan satu langkah demi satu langkah dengan kalian semua. Dan bab 29 dan bab 30 itu akan kita cipta di kem tentera yang akan kita adakan untuk kepimpinan kacau bilau dengan tujuan yang akan diadakan berhampiran sebuah bandar yang bernama La Mesa, Cundinamarca, berhampiran Bogota. Kita sudah ada tempatnya dan bab ini akan ditulis bersama pasukan Anda secara dekat.
Maksudnya sepanjang format ini kita ada ruang pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Isnin, Rabu dan Sabtu. Dari sekarang hingga ke sana ada 30 ruang, tetapi 2 yang terakhir akan bertembung dengan camp kita. 2 yang itu akan kita tulis secara berkumpulan dan semua yang hadir akan menjadi sebahagian daripada buku ini yang akan kita tulis tentang kepimpinan kacau bilau. Jadi idenya adalah untuk memenuhi dewan ini dengan 300 orang yang merupakan orang yang sama akan berada di kamp tentera itu. Betul? Di kamp tentera itu. Lihat, saya bukan hendak mempromosikan kamp tentera itu, tetapi saya janji kepada anda bahawa seseorang akan masuk ke sana sebagai orang biasa, tetapi akan keluar sebagai seorang adiwira kerana semua yang akan kita lakukan. Ya, saya telah berpeluang untuk menyertai banyak latihan dan dinamik yang berimpak tinggi, yang membolehkan saya hari ini membangunkan kemahiran untuk berhadapan dengan orang ramai terhadap perkara yang mereka takuti dan menukarkannya menjadi maklumat yang tertanam dalam diri anda, yang kekal dalam bawah sedar anda, dan yang akan anda aktifkan apabila anda paling memerlukannya. Jika kita bekerja atau anda semua dapat melihat sesuatu seperti mana saya melihatnya, melalui latihan-latihan ini dan melalui maklumat yang telah saya peroleh, saya yakin jalan yang dilalui akan menjadi jauh lebih mudah untuk ditempuhi, akan menjadi jauh lebih senang untuk memahami sesuatu. Oleh itu anda akan maju dengan lebih pantas. Bab 2 membincangkan tentang perkara ini, membincangkan tentang sangkar di mana kita kekal berada, betul? Bab 3 membincangkan tentang ketakutan, tetapi bagaimana ketakutan itu boleh menjadi bahan bakar, betul? Bab 4 membincangkan tentang ilusi-ilusi maksudnya saya rasa saya mengawal segalanya, tetapi sebenarnya tiada apa yang dikawal dan bagaimana anda boleh menukarkannya menjadi tenaga dan kekuatan, betul? Bagaimana untuk menjadi seorang yang membuat keputusan secara radikal dan tepat dalam segala yang anda lakukan. Apa yang berlaku ialah kita selalu memberitahu diri sendiri dan hidup telah mengajar kita bahawa kita perlu bersedia untuk semua kemungkinan, ya. Tetapi dalam setiap kemungkinan, anda perlu berikan segalanya. Dan disitulah anda berkata, tapi bagaimana saya nak berikan segalanya kalau saya tak tahu apa yang mungkin akan berlaku? Anda perlu berikan segalanya, tetapi sentiasa selari dengan hakikat bahawa apa yang anda lakukan adalah sebahagian daripada aturan di mana anda berada pada saat ini. Pada saat ini yang sedang terzahir, yang bermaksud bahawa segala yang sedang berlaku sekarang ini berlaku di bawah satu rancangan ilahi yang lebih kuat daripada apa yang anda boleh lihat atau lebih jauh daripada apa yang anda boleh nampak pada ketika ini. Dan apa yang sedang berlaku kepada anda sekarang ini sebenarnya sedang mendorong anda ke arah sesuatu yang jauh lebih besar. Hakikat bahawa saya berada di sini bercakap dengan anda semua adalah akibat daripada banyak perkara baik dan buruk yang telah berlaku dalam hidup saya. Dan pada masanya, perkara baik biasanya kita tidak begitu ambil peduli. Ia berlaku dan bagi kita ia sesuatu yang menakjubkan. Tetapi perkara buruk pula kita ingat dengan penuh kesakitan, dengan banyak kekecewaan, dengan banyak kemarahan, dengan banyak perasaan negatif. Tetapi itulah yang membuatkan kita berada di pentas ini dan pada saat ini berkongsi maklumat ini dengan anda semua. Jadi apabila kita sampai ke bab 20, bab 28, dengan semua maklumat yang akan saya sampaikan kepada anda, ingat ia adalah pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Anda perlu membawa 2 orang, sekurang-kurangnya 2 orang ke ruang ini. Dan perbualan anda akan bermula dengan berkata, dan anda akan mencari orang-orang yang sedang menghadapi kesukaran. Lebih daripada sekadar menjual perniagaan, lebih daripada menjual apa-apa sahaja yang anda katakan, apa yang anda perlu lakukan ialah mencari seseorang yang mungkin sedang menghadapi situasi sukar pada masa ini, satu kesukaran dan yang sukar untuk mendengar anda. Tetapi dalam perbualan yang anda pelajari hari ini, yang telah dirakam, yang anda akan dengar semula, anda akan mengambil maklumat itu dan membawanya ke dalam bilik. Apabila anda membawanya ke dalam bilik tanpa keperluan atau tanpa niat, tiada sebarang niat untuk menjual kepadanya, sebaliknya hanya untuk berkata, saya faham. Saya faham apa yang sedang anda lalui. Saya tahu saya kenalinya. Dan saya tidak mahu anda menghapuskannya. Saya tidak akan memberikan anda penyelesaiannya.
Saya mahu kekacauan yang sedang Anda alami sekarang ini, Anda akan ubah menjadi satu peluang. Adakah Anda ingin belajar bagaimana untuk melakukannya? Siapa yang akan berkata tidak kepada Anda? Beritahu saya, siapa yang akan berkata tidak kepada Anda? Maksud saya, untuk mencari orang yang mempunyai masalah, adakah Anda fikir itu sukar? Bukan sahaja masalah kewangan, tetapi masalah dari semua jenis, sosial, percintaan, keluarga, orang yang menghadapi pelbagai situasi. Dan Anda akan berkata, saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana saya mengambil kekacauan dalam hidup saya atau kekacauan yang sedang berlaku dalam hidup saya pada waktu itu dan mengubahnya menjadi satu peluang dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan cara itu, apa maksudnya? Tunggu, jangan cakap dengan saya tentang psikologi murahan, apa yang saya lakukan, kan? Dan tidak. Saya sedang bercakap tentang saya adalah sebahagian daripada satu gerakan di mana kami memeluk kekacauan dan mengubahnya menjadi peluang. Oh, macam mana dengan perbualan itu? Macam mana dengan perbualan itu? Di mana, apa yang kami lakukan pada dasarnya adalah mengukuhkan pengetahuan ini, mengukuhkan idea ini, dan menjadikannya, sepenuhnya satu situasi yang menakjubkan. Dia kata, saya suka retorik ucapan itu. Sudah tentu. Maksudnya itulah pada dasarnya. Bukan untuk cuba supaya kamu menutup kegagalan kamu. Bukan untuk cuba berkata, dalam hidup saya tiada apa-apa yang berlaku. Bukan. Ia adalah untuk menghadapinya secara langsung. Ia menghadapinya tanpa sebarang alasan. Mengambil ketakutan itu dan mengubahnya menjadi potensi yang terpendam. Menjadikannya satu kekuatan unik yang tiada siapa di luar sana. Ingat kisah yang saya ceritakan tentang basikal itu? Saya sangat letih, tetapi kemarahan yang saya rasa kerana tidak melakukan apa-apa, saya masih rasa marah itu. Bayangkan perasaan itu yang masih saya rasakan. Saya masih rasa kecewa, tetapi saya ingat seperti ketika itu berlaku. Saya sampai dalam masa 45 menit dan kaki saya sudah tidak mampu lagi, tetapi pada saat itu saya mampu. Pada saat itu saya ambil perasaan itu dan menukarkannya menjadi kekuatan. Itulah yang kita perlu lakukan dan itulah yang kita perlu ajarkan kepada orang lain supaya masalah yang sedang berlaku akan memberi Anda dorongan yang lebih besar untuk sebab itu ada sebuah buku tentang perkara ini, bukan yang mengatakan mengapa perkara buruk berlaku kepada orang yang baik. Kerana mereka yang berada di tengah-tengah kekacauan adalah yang paling banyak berkembang. Jadi mulai saat ini kamu tidak perlu lari daripada kekacauan. Kamu harus merasa bertuah dengan apa yang sedang berlaku kepadamu. Dan kadang-kadang kita perlu memberi sedikit dorongan kepada kekacauan itu. Kita perlu menjadikannya lebih kuat, kita perlu menjadikannya lebih pedas. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan di sini. Catherine dia berkata, Juan, ketika saya dimasukkan ke klinik pemulihan kerana kemurungan, serangan panik dan kebimbangan, saya sangat takut berada di tempat itu. Saya tidak faham mengapa saya boleh sampai sejauh itu. Saya hanya mencari pertolongan dan Tuhan menempatkan saya di situ. Dalam keputusasaan saya, dalam kekacauan itu, saya memutuskan untuk mengubah segalanya menjadi peluang. Tapi ya selepas kira-kira 4 hari saya sangat marah dengan Tuhan. Namun dalam doa, saya memutuskan untuk membantu rakan-rakan saya. Dan kemudian Tuhan membenarkan saya mengenali orang-orang yang hari ini ada bersama saya. Saya faham Juan bahwa di tengah-tengah kesukaranlah terdapat peluang terbaik. Kamu hadir dalam satu lagi fasa kekacauan saya. Cuma kali ini, dengan apa yang kamu ajarkan, saya dapat memahami sebab dan misi bawah sedar itu. Sekarang saya nampak bahawa apabila misi bawah sedar itu. Sekarang saya nampak bahawa ketika saya berada dalam keadaan paling teruk, itulah saat saya memperoleh kekuatan paling banyak. Segala-galanya dalam hidup saya adalah satu tujuan yang luar biasa. Saya masih banyak kekurangan. Saya hidup dalam penambahbaikan berterusan, tetapi hari demi hari, saya sedang membina teka-teki hidup saya sendiri. Saya tak boleh bercakap kerana saya kehilangan suara. Sempurna. Itulah yang saya cuba sampaikan kepada anda semua. Sempurna. Catherine telah merangkumnya dengan cara yang luar biasa. Itulah yang saya ingin ajarkan kepada anda semua dalam ruang ini. Itulah yang saya mahu kita ambil dan peluk. Jadi saya akan bacakan teks supaya anda boleh analisis maklumat yang saya berikan tadi kerana dari situlah. Dan dengan itu saya akan menutup ruang ini. Dari situ, dengan itu anda akan datang pada hari Rabu bersama 2 orang. Bawa 2 orang, 2 orang. 2 tidak lebih, semoga hidup anda dalam keadaan huru-hara. Adakah anda kenal mereka?
Adakah Anda pikir di luar sana ada seseorang yang sedang dalam kekacauan? Bayangkan. Dan perbualan Anda bukanlah untuk berkata, saya ada penyelesaiannya untuk Anda. Tidak, 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 tidak. Adakah Anda ingin menjadi sebahagian daripada satu gerakan di mana kita memeluk kekacauan? Di mana kita mengambil kekacauan dan mengubahnya menjadi satu peluang? Tentang apa semua ini? Dengar betul-betul, ada suara yang bukan untuk disukai tetapi untuk menyedarkan. Ada pemimpin yang bukan datang untuk mengatur tetapi untuk meruntuhkan penipuan diri. Karena ada satu kebenaran yang pahit, susunan yang sempurna kadang-kadang hanya menyembunyikan kematian yang perlahan. Kita hidup bermimpi tentang suatu hari nanti, terperangkap dalam rutin yang membius jiwa kita, menangguhkan keputusan, menunda suara kita, berunding dengan ketakutan. Seolah-olah kita mempunyai masa yang tidak berkesudahan. Tetapi kekacauan mempunyai satu kelebihan. Ia memaksa kita untuk memilih bertindak menjadi nyata. Itu benar. Karena apabila kekacauan datang, kamu harus membuat keputusan. Kamu tidak punya masa untuk berpikir panjang. Kepimpinan yang kacau tidak mencari persetujuan, tidak memimpin dari zon selesa, tetapi dari kebenaran yang membakar. Ia adalah suara yang memecahkan cermin, yang tidak menutup-nutupi kegagalan, yang membuat kamu berhadapan dengan diri sendiri bersama semua alasan dan ketakutanmu, dengan segala potensi terpendam yang tidak pernah muncul karena kamu sentiasa menunggu untuk merasa sudah bersedia. Minda kita, seperti yang dibuktikan oleh ramai orang sepanjang masa, cenderung untuk menekan apa yang menyakitkan kita, menyembunyikan apa yang kita simpan, dan menyamarkan setiap masalah lalu mengubahnya menjadi alasan yang rasional. Dan itu memang sangat benar. Saya jadi begini sebab perkara itu pernah terjadi pada saya. Itu sahaja, itu sahaja. Bukan begini, sebab saya dah lalui banyak perkara. Seringkali ketakutan terhadap penilaian orang lain, apa yang akan diperkatakan, kegagalan atau kehilangan kawalan, membuatkan kita tidak sedar bahawa kita sebenarnya terperangkap dalam satu ekosistem yang sangat mendalam. Kamu berada di dalam satu bulatan dan tidak keluar daripadanya. Dan dari situlah keputusan-keputusan kamu dikawal dan kamu sedang dikawal. Kamu berada dalam kawalan tetapi tanpa arah. Kamu sedang cuba untuk menyesuaikan diri dalam dunia ini, dan jemputannya adalah supaya kamu tidak lagi menyesuaikan diri, supaya kamu tidak lagi mencari untuk menjadi orang yang biasa. Dengan segala kekacauanmu, datanglah dan taklukilah. Kepimpinan yang kacau memaksa kamu untuk berdepan dengan mekanisme tidak sedar yang mengawal dirimu. Ia menarik kamu keluar dari zon selesa, dari keselesaan untuk berasa baik. Saya tidak mengajak kamu untuk berasa baik atau untuk disenangi oleh dunia. Saya mengajak kamu untuk menolak diri sendiri dengan segala kekacauan yang kamu bawa dan memimpin diri kamu sendiri. Memimpin diri kamu sendiri. Kepimpinan mengambil semua doronganmu, semua ketakutanmu, semua keinginanmu, yang kadang-kadang adalah keinginan yang bertentangan sehingga seseorang tidak tahu kemana dia mahu pergi. Dan pergilah dengan semua itu dan ubahkannya menjadi keberanian, ubahkannya menjadi kekuatan. Kerana perbualan dalamanmu yang berterusan, perkara yang perlu kamu fokuskan ialah masa tidak akan menunggumu. Hidup tidak akan meminta maaf kepadamu kerana melangkahimu ketika kamu sedang merancang semuanya dengan sempurna. Kamu bukan berada di sini untuk melakukan perkara yang betul. Kamu berada di sini untuk meninggalkan jejak, untuk meninggalkan kesan di dunia. Kerana di sini pernah ada seseorang yang tidak berkompromi dengan tujuannya. Tujuanmu mesti jelas tentang apa yang ingin kamu capai, dan kamu akan berjaya memecahkan rantai-rantai mental yang kamu miliki, merangkul kekacauan, dan melakukannya sekarang. Oh, apa kabar? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah bab satu kepimpinan yang kacau. Kita akan mula bekerja pada bab 2. Dan bab 2 bertajuk, dan kamu akan dijemput untuk, jika kamu boleh bawa lebih daripada 2 orang, bawalah. Tetapi bab 2 dipanggil pecahkan sangkar keteraturan. Sudah bersedia? Bab 1 adalah pengenalan kepada kepimpinan kacau. Tetapi bab 2 ini ialah pecahkan sangkar keteraturan. Ingat bahawa kamu akan menjadi peserta dan pemilik buku ini. Buku kamu, nama kamu akan tertulis dalam buku ini. Ingat, kita ada 2 buku, bukan? Ya, mereka sudah pun dalam penerbitan.
Dan yang ketiga ini adalah buku yang akan kita tulis dalam masa 30 hari dengan semua perbualan yang baru sahaja saya sampaikan kepada kamu. Dan kamu akan membantu saya menulis bab 29 dan 30 bersama pasukan kamu. Oke? Pecahkan sangkar keteraturan. Dan dari situ kita akan bekerja. Saya benar-benar berterima kasih kerana menemani saya. Terima kasih kepada semua yang berada di sini hingga ke akhir. Itu, Martin, adalah apa yang kamu katakan. Ia memang menarik. Pemimpin adalah satu topik di mana burung Phoenix bangkit semula dari abu dan itu membawa satu renungan yang mendalam. Hebat-hebat sungguh. Terima kasih banyak, kata Catherine. Ini memang benar. Sekarang mereka panggil saya gila dan saya tak kisah. Sekarang saya balas kepada kamu semua. Kamu tak tahu siapa saya. Dan setiap kali mereka ketawakan saya ketawa bersama mereka. Bagi mangsa-mangsa viktimisasi, masa memang banyak. Cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Terima kasih kerana berada di sini sungguh. Terima kasih kerana menemani saya. Saya jemput anda semua untuk sertai saya di episod kedua dan bawa 2 orang, bawa 2. Jangan pula kamu tak datang. Maksud saya, walaupun kamu berkumpul bersama di situ dan sambung secara dalam talian, apa-apa pun, tapi pastikan kamu hadir ke ruang ini. Kepada kamu, Johanna, terima kasih banyak. Kepada kamu, Jennifer, Catherine, Martin, kepada semua. Terima kasih betul-betul kerana berada di sini. Jose, terima kasih betul-betul kerana berada di sini. Carito hebat, luar biasa, sungguh hebat. Orang-orang dari Luxembourg sangat seronok. Di sini juga ada Alfonso, hebat. Siapa lagi yang ada di sini? Elizabeth, Samantha, semua sekali, semua. Kepada Blanca, sempurna, hebat. Kepada Stewart, sudah tentu. Kepada Janet, terima kasih kerana berada di sini. Terima kasih kerana menemani saya dan kita jumpa di bab 2 yang akan berlangsung pada hari Rabu minggu ini juga. Jaga diri dan kita jumpa lagi tidak lama lagi. Jaga diri, terima kasih betul-betul. Selamat tinggal.